Padang Stadium Bukit Jalil berlubang. Kekalahan 2-0 ke atas Oman, Padang Bukit Jalil ini kurang bersedia. Korang tengok, korang boleh zoom dekat-dekat, nampak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan dipelancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, dalam perjumpaan kali ini masih membahas tentang sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kebanyakan penonton menilai sebuah pertandingan dilihat dari cara pemain menguasai bola dan menguasai permainan. Tapi di sini ada penggemar klub sepak bola Malaysia terkait Malaysia kalah dengan Oman dikarenakan lapangan yang tidak bagus, yaitu katanya lapangannya ada lubangnya dan rumputnya bisa tercabut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video ini sampai habis. Oke yuk. Harimau Malaya kalah pasal Padang ke laut. Kan mudah kalau itu alasan utama kita tewas kepada Oman. Walaupun kondisi Padang teruk dan menjejaskan game semalam, sejujurnya apa yang lebih menghampakan ialah permainan dan juga taktikal Harimau Malaya. Cara kita main semalam sebiji dengan Padang Stadium Bukit Jalil berlubang. Abang setuju dengan keputusan Kim Panggon di mana kita main dengan 2 centre back dan tambah satu lagi badan di bahagian serangan. Atas kertas formasi 4-4-2, tapi apa yang ditunjukkan di atas padang berselera. Bila kita korbankan satu centre back kat belakang, full backs kena disiplin bantu defense. Corbin Ong melayang-layang ke atas dan sering memberi banyak ruang untuk Oman menyerang kita dari kawasan kiri. Disebabkan itu, Samir terpaksa turun membantu defense dan midfield jadi kosong pula. Romel kena turun kawasan dalam untuk link up dan ini menjadikan Darren Lock terpencil ke atas. Pemain-pemain nampak keliru dan tak buat peranan masing-masing yang sepatutnya. Kita boleh lihat perbezaan bila Endrick dan Josue masuk, tapi sudah terlewat guys. Oman sudah parking bus dan defense kita semalam barai guys. Sedih nak cakap lah, idea itu ada, tapi abang rasa buat masa sekarang Harimau Malaya belum bersedia bermain taktikal yang lebih ke hadapan atau attacking. Apa pula pendapat kawan-kawan? Komen kat sini. Sebelum ni Malaysia nombor 1, sekarang jatuh ke tempat yang ketiga. Apa sudah jadi dengan Malaysia? Kekalahan 2-0 ke atas Oman telah menyebabkan Malaysia jatuh di tempat yang ketiga, bawah Kyrgyzstan, dan top of the table adalah Oman itu sendiri. Tak cukup cerita tentang pemain yang kurang bersedia, ada lagi satu kisah, Padang Bukit Jalil ini kurang bersedia. Betul ke tidak? Kalau kita lihat video yang dikongsikan melalui drone terbang melimpasi Bukit Jalil, keadaan Padang selepas konsert Ed Sheeran telah menyebabkan kondisi Padang jadi macam tak kondusif untuk bermain. Jadi di sini kita dapat lihat Kim Panggon hanya ada 4 hari untuk menyediakan skuad menentang Oman bagi memastikan kita dapat keputusan yang baik. Dan untuk pengurusi stadium, Datuk Hans Isaac pun ada masa 4 hari untuk memastikan keadaan Padang itu kondusif. Takkanlah kita nak tunjuk Padang macam tu dengan Oman. Kita main kat Oman tu Padang cantik kot. Apalah kata Oman nanti, kau bagi aku main sawah padi ke ni? Namun kita sebagai peminat tak perlu risau lagi, sebab Malaysia masih ada lagi berbaki 3 perlawanan menentang Oman itu sendiri, Chinese Taipei dan Kyrgyzstan. Untuk pastikan Malaysia layak, mereka perlu mendapat sekurang-kurangnya 6 mata. Malaysia akan lawan dengan Oman pada malam ini, tapi topik paling hangat diperkatakan sekarang adalah situasi Padang dekat Stadium Bukit Jalil. Okey, kalau korang tengok, korang boleh zoom dekat-dekat, nampak ada petak-petak tanah lecak kat situ. Aku pun tak tahulah macam mana kan. Apa yang lebih memalukan adalah benda ini telah pun dilaporkan oleh media-media dekat negara lain. Okey, orang Malaysia memang dah tahulah Padang Bukit Jalil ni memang barai, tapi sekarang ni negara-negara luar pun dah perasan benda ni dan mengutuk stadium kita. Ini pula adalah latest update pada malam tadi. Nampak macam lawa kan, tapi kalau korang zoom in betul-betul,
korang masih nampak lagi 3 petak tanah tu masih lagi ada dekat situ. So kita tengoklah macam Barai mana apa ya? game Malaysia lawan Oman pada malam tadi, barai ataupun tak barai, kita tengoklah macam mana. Dan of course individu yang paling bertanggungjawab pasal padang ni adalah Hans Isaac, juru padang kita, terpaling power pasal padang. Tengok-tengok padang kita sekarang ni barai. Dia mengatakan, dia menjamin yang padang Stadium Bukit Jalil pada malam ini akan jadi okey. Cantik je kan. So kita tengoklah macam mana. Kalau Malaysia kalah, kita salahkan padang. Kalau Malaysia menang, kita bagi kredit dekat pemain dengan coach. Untuk kali pertama dalam sejarah Perbandaran Stadium Malaysia, dan kami ada 2 padang. Dia ada nursery dan juga main padang di dalam stadium itu. So sebelum ni kalau ada apa-apa isu tentang rumput, dan rumput ni satu benda sensitif sebab menggunakan elemen-elemen weather, cahaya matahari, air dan segalanya. So kita fikir balik, kalau ada satu padang je nak repair benda ni susah. So kami inisiatif Perbandaran Stadium, menteri dengan board directors kami mengatakan, okay, why don't kita banner satu lagi padang di luar nursery, saiz sama dengan padang yang ada di dalam stadium itu. So untuk kali pertama, kalau ada problem sekarang dalam jangka masa hadapan, kita boleh hanya cut and paste. Kita boleh ambil daripada luar dan pasang kat dalam tu. So tak payah repair di dalam stadium. So rumput tu sentiasa akan ke tahap yang berkualiti dan international. Datuk Hans Isaac juga meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perbandaran Stadium Malaysia atau PSM susulan keadaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil atau SNBJ yang rosak buat kali ketiga. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal turut mendakwa Ahli Majlis Pimpinan Pusat atau MPP Parti Keadilan Rakyat PKR itu gagal dalam tugasnya. Menurutnya, Hans Isaac tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk negara yang melibatkan imej dan profesionalisme pengurusan aset Stadium Malaysia. Katanya pada sidang media di Pusat Media Parlimen pada 26 Mac, ini bukan kali pertama tapi kali ketiga. Cukuplah Hans Isaac, kalau dia tahu malu, dia akan letak jawatan. Terdahulu, isu padang SNBJ terus hangat diperkatakan susulan tersebarnya video dan gambar permukaan padang yang rosak ekoran penganjuran konsert Ed Sheeran pada 24 Februari lalu. Jadi isu yang sekarang ni bukan sama ada menang atau kalah. Isunya, he has not done a good and proper job for the country. Melibatkan imej kita, melibatkan profesionalism pengurusan aset stadium kita. Dan ini memberi kesan kepada pasukan kita, pada rakyat, pada cukai negara. Jadi ini head must roll this time around. Ini kali ketiga, bukan the first time. Kali ketiga. Cukuplah Isaac. Ya, kalau dia tahu malu, dia tak jawatan. Itulah tadi teman-teman cuplikan komentar dari penggemar tim sepak bola Malaysia. Malaysia kalah dengan Oman dikarenakan lapangan yang tidak baik. Apakah memang benar lapangan tidak baik, pemain menjadi down? Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.